Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Kementerian Ekonomi merupakan salah satu daripada dua kementerian yang dikurangkan peruntukannya berbanding bajet 2023. Pada tahun 2023, kementerian ini diperuntukkan 47 bilion, manakala tahun 2024 dikurangkan 25.9% kepada 35 bilion. Selain kementerian ini, Kementerian Keuangan juga dikurangkan peruntukannya. Soalan saya, apakah rasional di sebalik pengurangan yang begitu besar ini? Di manakah tumpuan yang dikurangkan dan kenapa kita melihat sepatutnya kementerian inilah yang ditambahkan peruntukannya dengan program pembasmian kemiskinan hingga ke akar umbi? Merujuk kepada pendapatan per kapita nasional, saya ingin memulakan dengan menyentuh salah satu indikator terpenting bagi menilai prestasi Kementerian Ekonomi, iaitu pendapatan per kapita nasional. Ada dua soalan. Satu, mengapa berlaku penurunan sasaran bagi tahun 2024, iaitu RM51,067 Malaysia berbanding tahun 2022, iaitu RM52,968. Bukankah seharusnya saban tahun perlu berlaku peningkatan pendapatan per kapita, atau sekurang-kurangnya itulah iltizam kerajaan ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi? Kedua, jika dibandingkan pula dengan petunjuk prestasi utama bagi Jabatan Perdana Menteri di bawah perkara yang sama, iaitu pendapatan per kapita nasional, mengapa nilainya berbeza? Adakah JPM dan Kementerian Ekonomi ada sasaran yang berbeza? Dan bagaimana? Kementerian Ekonomi merujuk kepada agenda Bumiputera 020100 perancangan ekonomi. Kementerian Ekonomi seharusnya menjadi salah satu frontliner dengan izin untuk menyelaras dan memperkasa agenda Bumiputera. Namun kerajaan madani pada hari ini seolah-olah tidak menunjukkan kesungguhan dan tiada usaha bersepadu dalam menggerakkan semua jentera kerajaan ke arah pemerkasaan putera. Atau mungkin di sana sebenarnya ada inisiatif-inisiatif yang saya minta pihak kementerian dapat berikan ulasan selepas daripada ini. Kalau kerajaan lalu di bawah pentadbiran Yang Berhormat Bera telah melancarkan tindakan pembangunan putera 2030 pada tahun 2021, adakah kerajaan berhasrat untuk meneruskan pelan hala tuju ini atau menggagaskan satu pelan yang lebih baik? Saya sangat menyokong dalam butiran 00010 Matlamat Pembangunan Mampan. Saya menyokong apa-apa usaha bagi meningkatkan penyertaan kita dalam inisiatif Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals dengan izin. Dan belanjawan kali ini kerajaan peruntukkan sejumlah 15.9 juta ringgit Malaysia untuk tujuan itu. Mohon agar kerajaan perincikan bagaimana peruntukan tersebut akan dibelanjakan, memandangkan usaha SDG ini merentas kementerian dan agensi. Apakah keunikan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi sehingga ada satu projek khusus di bawah pelanjaan bangunan? Dalam bangunan startup 00800, Kementerian Ekonomi juga ada peruntukan sejumlah 10 juta ringgit Malaysia bagi tujuan bangunan startup. Cuma persoalan saya, adakah Kementerian Ekonomi ada fokus yang berbeza berbanding usaha membangunkan startup yang diterajui oleh MOSTI? Butiran 00108, program pembangunan 365.5 juta ringgit Malaysia. Bagaimanakah rakyat boleh mohon terus daripada projek ini? Sebab saya merujuk pada kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri pada Jun lepas atau pada awal tahun ini, rakyat boleh mohon peruntukan projek terus kepada kementerian. Ini disebut oleh Menteri Ekonomi. Jadi apabila menteri menyebut bahawa rakyat boleh mohon peruntukan projek terus kepada kementerian, saya minta supaya menteri dapat jelaskan bagaimana permohonan itu dapat dibuat dan sebagainya. Begitu juga apabila menteri menyebut bahawa pembangkang terima peruntukan dalam bentuk projek bantuan terus kepada rakyat masing-masing. Saya alu-alukan kenyataan menteri ini, tetapi dalam masa yang sama saya juga ingin tahu bagaimanakah permohonan itu dapat dilaksanakan, kerana dalam kenyataan pada 13 Oktober ini, menteri menyebut bahawa ahli Parlimen Pembangkang juga boleh memohon projek ini dengan mengisi borang dan nyatakan sebab permohonan itu dibuat. Jadi ke manakah projek itu boleh dilaksanakan ataupun boleh dimohon? Sebab kalau kita merujuk kepada peruntukan ahli Parlimen Pembangkang, saya ucapkan tahniah kepada YB Labuan dalam TikToknya menyebut semalam beliau telah diluluskan peruntukan untuk kawasannya. Jadi setelah beliau menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, beliau pun diberikan peruntukan. Jadi adakah seolah-olah nak kena nyatakan sokongan terlebih dahulu barulah kita dapat peruntukan? Jadi ini perkara yang saya rasa tidak
tepat dengan hasrat ataupun roh demokrasi yang kita julang selama ini. Terima kasih Tan Sri Pengurusi.